Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi keempat kan. So, sesi keempat ni saya nak cerita pasal madu tualang madu tualang. So, madu tualang ni spesies lebah dia tak sama dengan madu kelulu. Tadilah dia lebih kurang macam madu sidir tapi tak samalah spesies. So, madu tualang ni di negara kita tropika kan. Madu sidir tadi di negara Arab negara Arab, Yaman, negara padang pasir lah, Afghanistan, Pakistan semua kan. Malaya. Okey. Madu tualang lebah hinggap bunga-bunga di pokok di hutan-hutan. Jadi berpuluh-puluh spesies, mungkin beratus spesies atau beribu spesies yang dia pergi hinggap. Dan beribu-ribu lebah yang pergi keluar di kawasan hutan yang berhampiran tempat dia buat sarang kan, over radius kilometer, dia bergisap lah kan. So lebah ni, kumpulan ni hisap pokok ni, lebah ni hisap pokok ni, so banyak pokok kan, macam spesies. Dan saya dengar lebah, sebagian lebah juga boleh hisap cecair daripada akar kayu, batang pokok, akar kayu pokok juga. Sebab tu ada madu tualang yang ada rasa kelat sikit, ada pahit sikit betul. Tapi kebanyakannya madu tualang pun manis juga, manis dan kemasaman kan. Okey, dia lebih masam daripada madu biasa lah, madu yang monoflora kan. Kalau pada isap bunga anggur, madu Australia, madu Cina yang isap pokok bunga pokok longan, tu manis kan. Pokok akasia manis madu sidir manis juga. Tapi madu tualang dia ada sedikit kemasaman Kemasaman ni disumbang oleh, pertama daripada fermentasi madu. Fermentasi gula dalam madu tu oleh bakteria dan juga yeast. Yeast. Jadi fermentasi bakteria yeast ni menghasilkan asid lah, organic acid, lactic, asid asetik dalam madu tersebut kan. Jadi sebab tu dia masam. Dan madu tualang dia punya Brix dia agak rendah sebab tu kita nampak cair kan. Dalam lingkungan tak saya 75, 76, 72 range begitu. Tak sampai ke 79, tak sampai Jadi dia lebih mudah, senang difermentasi. Maksud kita bolang botol, dia nanti gas dia kan. Gas dia berkumpul dan meletup tudung dia, tembak keluar kan. Itu fermentasi disebabkan oleh yeast dan bakteria dalam tu lah kan. Sebab kandungan gula rendah, jadi mikrob boleh tumbuh untuk boleh hidup. Sedangkan madu-madu sidir, madu Australia kan, yang Brix dia 79 ke atas, tidak berlaku fermentasi. Masa tidak berlaku pembiakan pertumbuhan yeast dan bakteria dalam madu yang punya Brix yang tinggi, kandungan gula yang tinggi lah gitu So masam daripada madu tualang disebabkan oleh satu fermentasi ni, fermentasi oleh mikrob dalam madu tersebut. Yang kedua mungkin daripada bunga yang banyak, berapa jenis spesies kan. Ada bunga yang aku lebih masam, maksudnya kandungan asid organik dia lebih tinggi kan. Ada yang lebih pahit, kelat, macam-macam kandungan phytonutrient lah, bioactive compound lah kan, mineral lah, vitamin kan. So sebab tu rasa madu tualang ni bercampur, manis, masam, ada kelat-kelat sikit kan, ada setengah tu pahit pula. Bergantunglah pokok apa yang dia lebah tu hisap kan, spesies pokok apa. So pelbagai jenis. Jadi madu tualang ni susah kita nak characterize kan. Mungkin madu tualang di Pahang kawasan mana kan, Terengganu lain, di Kelantan lain, di Kedah lain, Negeri Sembilan lain, Sarawak, Sabah, macam-macam jenis. Di Indonesia pula kan. So khasiat, kita nak cerita pasal khasiat kegunaan madu tualang. So madu tualang ni kita boleh guna untuk merawat kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol dan juga sumbatan saluran darah. Sebab dia ada zat asam juga, sama ada fermentasi tadi ataupun memang daripada asid organik daripada bunga yang lebah hisap kan. Dan juga bahan-bahan phytochemical, phytonutrient yang ada dalam bunga dari pelbagai spesies pokok tu.
Gabungan tu semua bentuk satu khasiat yang synergistik. Dia ada antioksidan, anti radang, sama dengan madu lain juga, dan kemungkinan dia boleh merawat kencing manis, darah tinggi, kolesterol semua. Ni kuat juga madu tualang. So madu tualang boleh guna untuk merawat kencing manis, darah tinggi, kolesterol, plak, sumbatan saluran darah, kebas-kebas semua boleh guna. Tapi madu tualang yang betul lah. Betul. Dalam hal macam madu sidil punya khasiat untuk merawat gastrik, GERD dan angin, boleh juga, bukannya tak boleh. Boleh juga digunakan. Bukan semua madu boleh guna untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Cuma fokus dia, impactful dia tu. Kita nak cerita pasal impactful. So madu tualang juga boleh rawat gastrik dan GERD, boleh guna. Tapi kalau ada melayang sangat, kurang sesuai. Makan madu tualang dia melayang, sebab dia ada banyak zat-zat pahit, zat-zat asam, memang melayang lah. Jadi begitu. Tapi kalau orang gastrik GERD ni, angin ni, dia makan seimbang, dia ambil makanan seimbang yang tak teruk lah, kan. Boleh je makan, no problem. Tapi yang masalah ni yang gastrik GERD yang berpantang secara keterlaluan. Dia tak, kalori dia tak boleh makan nasi, tak boleh makan benda yang kalori lah. Dia asyik makan sayur je, kan. Bubur sikit, lepas tu rebus-rebus, bakar. Makan sikit tak lalu nak makan, kan. Bayangkan makan rebus atau steam ke, ataupun makan bakar, dan makan benda yang sama setiap hari, beberapa bulan, ada yang sampai beberapa tahun, berminggu-minggu, berbulan, bertahun makan yang tu je. Mana nak cukup zat, kan. Ada yang zat yang kekurangan dalam badan kita. Kalau kita amal makanan, satu jenis makanan, satu jenis kumpulan makanan, memang ada deficient nutrien dalam badan. Sebab tu kita akan menghasilkan salah satu simptom, biasanya lemah lah. Yang ni masalah. Sebab tu dia kena rawat dan dia kena betulkan pemakanan, diet dia betul. Ada kaedah dia. Ada kaedah cara macam mana kita boleh makan. Boleh makan sebenarnya makanan-makanan ni orang gastrik GERD, tapi cara dia, cara tu tengok video-video saya yang sebelum ni, ataupun nanti saya akan buat satu video khas protokol diet untuk orang gastrik dan GERD, angin, perut sensitif, makan ni tak boleh, makan tak boleh. Bukan tak boleh, dia cara dia tu, nak kena cara dan step-step dia tu. Sebab kita kena reverse keradangan dalam perut kita, dan juga kena reverse ruam-ruam merah-merah dalam dinding perut, dan juga kena kuatkan rembesan jus gastrik, rembesan jus hempedu, dan rembesan pankreas, enzim tadi. Begitu, barulah dia semakin lama semakin improve, kan. Otak kita akan mengalami penyakit tu secara persistent. Susah. Makan ni tak baik, dan makan suplemen, makan herba, dan makan orang kata produk yang bagus pun tak okey lagi, sebab dia terlalu rigid dalam pemakanan dia, diet dia, sehingga badan dia tak cukup zat untuk memulihkan penyakit dia. Begitu. Alright. So khasiat madu tualang kita dah sebut tadi, dan juga mesti ada antiviral dan antimikrob, antibakteria semua. Sebab lebih banyak bunga ini dia hisap, bunga lebah ni hisap, lebih banyaklah bahan-bahan phytonutrien, phytochemical yang bersifat macam-macam ciri dia, kan. Mungkin ada anti-cancer, kan, antiviral, antimikrob, antibakteria, semua memang ada, antioksidan, anti radang, apa lagi, macam-macam anti lah, kan. So beratus jenis pokok, spesies pokok, bukan beratus pokok yang sama, beratus pokok yang berbeza spesies dia, yang memiliki khasiat yang berbeza. So boleh bayangkan lah. So madu tualang kalau nak ikutkan the best lah, kan. Right, begitu. Okay, semoga bermanfaat insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.